ashabihi amma ba'du. Al-A'la. Apa rasional pilih Al-A'la tu? Setiap hari dengar witir. Setiap hari kita baca, setiap malam kita baca dalam solat witir, Ustaz. Oh. Apa ia dipilih dalam solat witir? Ha. Imam yang pilih. Imam yang pilih. Tak, memang sunat tu. Memang. Tapi dah jadi macam standard dah, tiap kali tarawih dia mesti ada. Witir. Witir. Witir dia. Yes, surah yang sunat-sunat baca ni ada yang ditentukan, ada yang kita boleh pilih mana-mana. Antara yang ditentukan secara sunat lah, bukannya wajib. Maksudnya kalau baca lain tak apa kak. Solat raya rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Solat sunat sebelum subuh rakaat pertama Qul Ya, rakaat kedua Qul Huwallah. Yang tu dah ditetapkan macam tu. Kalau macam lepas solat fardu tak ditetapkan, cuma diaturkanlah. Lepas subuh tu surah yang panjang-panjang, lepas maghrib solat pendek-pendek daripada wadduha sampai ke bawah, dibuat secara umum. Tapi ada solat-solat sunat yang memang ditetapkan sunat. Antaranya witir lah. Antaranya witir. Rakaat pertama Al-A'la. Tak apalah, kita tengoklah Al-A'la ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbih. Nengok skrin ke nengok Quran? Tengok Quran. Qurannya sabbih. Terus tengok mana lah ya? Sabbih. Apa mana sabbih tu? Sucikan. Tak cantik. Hendaklah engkau bertasbih. Macam tu, itu makna dia. Hendaklah engkau bertasbih. Ismi itu nama. Rabbika itu Tuhanmu. Al-A'la itu sifatnya lah yang maha tinggi. Itu perintah Allah Ta'ala. Dia tak panjang dia tafsir dia. Kena faham itu perintah, tu je. Hendaklah engkau bertasbih dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi kita kena tasbih lah sebab Allah suruh. Jadi adalah sunat dan sunnah, kan? Sunat dan sunnah bila kita seorang ke, kita jadi imam ke, bila baca je Sabbihisma rabbikal a'la, sunat dan sunnah kita sebut subhana rabbiyal a'la. Yang ni tak berlaku ni kat tempat kita. Siap laju lagi imam. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada. Jadi malam ni pesan dengan imam jangan sambung. Ayat ni baca satu je. Sabbihisma rabbikal a'la. Semua orang sebut subhana rabbiyal a'la. Tu Malam tadi sebut tak? Lalu sebut Ustaz, kita jawab. Sebab disuruh bertasbih. Sebab itu perintah kan? Perintah. Itu perintah. Jadi yang tak buat insya-Allah malam ni kita buatlah. Okey, jadi Al-A'la ni, Al-A'la, Tuhan yang maha tinggi ni apa yang telah dilakukan? Kan sejauh mana tinggi power Allah Ta'ala tu, barulah dihuraikan berikutnya tu. Ya, allazi khalaqa fasawwa. Allazi itu Tuhan yang khalaqa tu menjadikan daripada tiada kepada ada. Itu khalaqa. Khalaqal insan, Allah jadikan manusia daripada tiada ke ada. Ada yang share ke? Ada. Share macam ni tak pakai, dia share satu-satu. Share satu-satu Allah, tak ada lah pula. Tak ada memang Ustaz share kan. Tutup balik.
Okey, saya sharekan. Kalau nak share tekan di mana? Share kan? Bawah share tu ya. Ni share screen. Screen. Lepas tu boleh buka ah. Lepas tu Ustaz, Quran kat mana? Ni ada kat sini. Okey. Okey, tu yang ni kita tak apalah biasa tu. Page 591. Al 592. Waduh. Tu ya. Ada mana satu-satu tu. Tengok elok-elok. Okey, besarkan. Sabbih, hendaklah engkau sucikan, bertasbih kan. Okey, allazi, Tuhan yang khalaqa, menciptakan, khalaqa menjadikan daripada tiada kepada ada ya. Jadi contohnya manusia lah, dulu tak ada kepada Allah jadikan. Fasawwa, sawwa ni dia menyempurnakan, dia lengkapkan. Maksudnya ada tangan, ada kaki. Jadi semua kejadian Allah Ta'ala ni dia lengkap, tak ada cacat. Ya, tu kita baca dalam surah Al-Mulk lah tu. Ya, min tafawut, tak ada cacat, tak ada kurang kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kemudian wallazi, dan Tuhan yang qaddara, dia yang menentu qadar ya. Fahada, qaddara ni Allah letak peraturan-peraturan dalam hidup kita. Contoh dia apa? Kalau sakit kena makan ubat. Kan, nak sihat tak sihat itu kuasa Allah gitu. Kan, kalau nak pandai kena belajar, itu aturannya. Qaddara. Ya, fahada, lalu dia ajar kita cara kita nak ikut aturan tu. Allah bagi hidayah, petunjuk kepada kita untuk dapat aturan. Ya, nak kekal iman kena rajin solat, kena rajin mentadabbur Al-Quran. Itu aturan. Dan Allah tunjuk kat kita. Allah syariatkan solat, Allah turunkan Quran. Itu maksud fahada tu, dia beri petunjuk. Tapi kalau dia nak iman, hari-hari tengok televisyen, hari-hari pergi round-round, hari-hari asyik pergi mandi laut, mandi air terjun kan, asyik melancong ke seluruh dunia. Orang banyak duit lah tu. Kan ya? Dia tak apalah iman sebab dia tak ikut petunjuk yang Allah tunjuk. Jadi kalau nak iman, nak agama kita kuat dalam diri, kena rajin buat ibadah, kena elakkan benda mungkar. Kan ya? Itu maksud qaddara. Itu yang kita rukun iman yang ke-6 tu, qadar tu. Qada tu ketentuan, qadar tu aturan. Ya, aturan Allah, sakit kena makan ubat. Qadanya belum tentu sihat lah dengan ubat tu, mungkin tak sihat. Tapi aturan kena ikut. Ya. Baik. Jadi apa qadar kalau untuk faham Quran? Kena hari-hari dah tengok macam ni. Ya. Satu hari satu juzuk, tengok mana-mana satu-satu macam ni. Ini qadar, itu peraturannya. Ya, jadi siapa asyik berdoa je, ya Allah fahamkan aku Quran, ya Allah fahamkan aku Quran, tapi dia tak berusaha, tak dapatlah. Ya. Jadi jom kita usaha untuk faham Quran tu kan. Baik. Walladzi, dan Tuhan yang akhraja, keluarkan, ar-mar'a ni padang ragut lah. Mar'a tu padang ragut, rumputan. Betul lah tu. Ya, padang ragut tu namanya mar'a. Tempat lembu, tempat kambing makan. Ni orang bandar tak faham lah. Ayat Quran ni turun dulu di Madinah, di Mekah. Suasana masyarakat tu ada kambing, ada unta. Kambing unta itu makan rumput. Ya, jadi bila ayat ni turun, maka mereka pun kenallah siapa Allah Ta'ala. Ya, baru dia tahu yang menumbuhkan rumput tu kat padang ragut tu adalah Allah Ta'ala, yang maha tinggi kuasanya tadi. Ya, turun kat orang bandar tak faham apalah, sebab orang bandar hari-hari tengok batu, ya. Rumah batu kan, kedai batu. Jadi mar'a. Faja'alahu, jadi dah
dah hijau elok rumput tu, bila hujan lama tak turun, maka Allah jadikan rumput yang hijau itu wusaan, kering. Ya. Kering ni mula-mula kuning, tapi lama-lama dia akan jadi hitam lah. Ya. Kita pernah dilanda kemarau dulu kan. Mula-mula kuning yang rumput tepi jalan tu. Akhir sekali hitam, akhir sekali hancur. Ya. Ini cerita Allah nak ceritakan kekuasaannya. Ya, kekuasaannya. Itulah dia Al-A'la ni ya. Al-A'la tu yang maha tinggi tu, apa makna maha tinggi? Inilah maknanya. Ya, kuasa-kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Kemudian sanuqri'uka la, ini qara'a iqra baca. Sanuqri'uka ni satu akan, nuqri'u tu kami baca, ka tu kepada engkau. Ya, kami baca kepada engkau wahai Muhammad. Ya. Apa dibacakan apa? Bacakan wahyu, iaitu Al-Quran. Ya. Fala, maka jangan tansa engkau lupa ayat-ayat Quran yang telah dibacakan kepada engkau. Ini hukum kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW haram lupa ayat Quran. Tak boleh. Ya. Kita apa hukum? Haram ke makruh kalau lupa ayat Quran? Apa jawapan? Haram ke makruh? Dua-dua tak, sebab tak hafal Quran. Dia. Ini cerita zaman Arab dulu. Quran ni tak ada tulisan, tak ada mashaf, tak boleh baca. Jadi Quran ini pindah mulut ke mulut. Pindah mulut ke telinga, telinga masuk hati, kemudian dia pun hafal. Sebab bahasa Arab, bahasa dia kan, jadi mula dia hafal. Jadi sebab itu siapa yang hafal Quran lepas tu dia lupa, dia tak elok. Perbuatan tu tak elok sebab Allah dah kata jangan lupa. Jangan lupa. Okey, tansa, jangan lupa. La tu janganlah. Jadi siapa yang dah dulu ada hafal lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab tapi dah lupa, nak kena tengok balik ingatkan balik. Insya-Allah kan. Jadi takutlah orang nak hafal Quran sebab takut lupa. Baik. Illa kecuali masya Allah, ayat-ayat yang Allah mengkehendaki, Allah nak Rasulullah SAW lupa. Sebab ayat itu dimansuhkan, maksudnya dimansuh. Bahasa Melayu pun mansuh tu ya. Mansuh. Allah lupunkan ayat itu. Dia dah tak pakai dah. Jadi Allah lupakanlah daripada ingatan Rasulullah SAW. Okey, itu cerita tentang Al-Quran dan Rasulullah SAW. Okey, atas tadi cerita kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni cerita kita. Ayat 7 ni cerita kita. Innahu, sesungguhnya Allah ya'lamu, maha tahu, al-jahra. Kalau kita belajar fiqh kan kita panggil solat jahar kan. Solat jahar. Solat maghrib, solat isyak tu kita panggil solat jahar. Jahar ni maksudnya terang-terangan. Jadi Allah itu tahu yang terang-terangan. Perkataan yang terang-terangan, perbuatan yang terang-terangan, semua Allah tahu. Wa ma yakhfa, dan juga yang tersembunyi. Tak payah cerita yang lain lah. Kita sebut je perbuatan yang tersembunyi. Maksudnya yang kita buat dalam rumah orang tak nampak, kita buat di pejabat dalam bilik seorang-seorang tak nampak. Itu pun Allah SWT tahu. Okay? Perkataan yang kita tuturkan depan orang pun Allah tahu. Yang kita simpan dalam hati melaknat orang, mengutuk orang pun Allah tahu juga. Itu yakhfa. Ini banyak ni dalam Quran. Banyak sebut benda ni. Jadi
Allah tahulah segala-galanya. Wa nuyassiru, yang ni laju je ya. Sini kita laju je. Wa nuyassiru yusrun, yusrun ya. Inna ma'al usri yusra. Kan yusrun ni mudah. Ya, jadi wa nuyassiruka, kami mudahkan engkau. Ya, lil yusra, untuk mendapat kemudahan-kemudahan. Yaitu Allah mudahkan Rasulullah SAW untuk ingat Al-Quran. Itu special deh. Quran ini adalah satu kitab. Kalau orang Melayu dia tak faham, tapi dia boleh hafal. Dia boleh baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tapi dia tak faham. Tapi dia boleh hafal. Itu Quran sebagai mukjizat. Ya, jadi Allah mudahkan Rasulullah SAW untuk ingat Al-Quran. Ya. Jadi nanti bolehlah masjid kita anjurkan pula pemukiman menghafal surah As-Sajdah. Kan? Duduk 3 hari cuba hafal. Sebab Quran ini suatu yang mudah dihafal. Ya, tapi kena usahakan, ya. Kena kita berusaha. Ya. Yang ni lagi lah dah masuk poin penting ni. Fadzakir, dan wahai Muhammad, berilah peringatan menggunakan Al-Quran. Ya, jadi insya-Allah kat masjid kita dah ustaz cuba mulakan lah tu. Ya, hari Ahad ni ke sana ke masjid ya. Untuk kita tengok peringatan-peringatan Al-Quran. Fadzakir. Kan kita kata tazkirah. Tazkirah tu kan peringatan kan. Zakir ni suruhan. Ya, Allah suruh Nabi SAW beri peringatan, guna apa? Bukan guna nasyid, bukan guna lagu, bukan guna muzik, tapi guna Al-Quran. Ya, dia ada orang Melayu ni, dia nak jadi orang menangis, dia gelap-gelapkan lampu, dia bunyikan muzik, lepas tu dia cakap suara agak-agak menakutkan sikit. Lalu orang perempuan pun nangis kan ya? Yang tu tak pakai. Ya, dulu program ESQ tu ya. Dia buat macam tu lah, gelap-gelapkan sikit. Lepas tu, anda dilahirkan oleh ibu anda. Dia buat suara-suara bunyi jin-jin sikit. Ya, jadi orang pun menangis. Orang Melayu ni, seorang mula menangis, yang lain menangis lah. Kan? Ya, orang Melayu. Arab tak. Kan? Ni apa nama, ujung 10 akhir Ramadan ni, ramai kawan-kawan pergi Mekah ni untuk dapat Qiyamul Lail kat sana. Yang kaya-kaya lah. Kan, ya? Orang Arab nangis, dia nangis kan? Bila tanya kenapa pakcik nangis? Itu sebab orang lain nangis. Ya. Jadi peringatan ni yang paling bagus puan-puan ialah peringatan Al-Quran. Ya, sebab Al-Quran itu Allah namakan sebagai peringatan. Ya. Banyaklah tempat dalam Quran. Ya. Baik, jadi jom kita tengok berikutnya. In sesungguhnya nafa'an, akan beri faedah. Sebelum letak mim sebelum nun tu, nun tu matikan. Apa bunyi dia perempuan? Sebelum mim tu letak, sebelum nun tu letak mim, mim tu baris atas, nun tu matikan. Manfaat. Jadi manfaat. Tu bahasa Melayu tu, nafaat tu. Tambah je manfaat, manfaat. Ya. Jadi bermanfaatlah az-zikra, peringatan daripada Al-Quran tadi. Ya, jadi ini yang Ustaz cuba pujuk orang-orang Melayu ni supaya jomlah kita fahamkan Quran tu. Sebab banyak peringatan yang Allah beri dalam Al-Quran. Ya. Tapi itulah, tak banyak masjid surau yang mempelajari secara macam ni lah. Secara kita ambil nak faham apa dia, bukan nak tafsir panjang-panjang tu. Ya, itu tafsir panjang-panjang tu orang ustaz-ustaz yang membuat pengkhususan dalam bidang tafsir, dia panjang-panjang. Kita nak faham macam tu je. Ya, apa dia alat Nabi SAW memberi peringatan kepada umat dia? Al-Quran, ya. Jadi kita pun nafa'an. Kita ambillah manfaat daripada az-zikra, daripada peringatan-peringatan Al-Quran ni.
Sebab ada yang disijil Al-Quran tapi perangainya tak senonoh sebab dia tak ambil pengajaran daripada Al-Quran. Jadi puan-puan yang dah dewasa ni cuba beri tumpuan kepada mengambil manfaat daripada peringatan Al-Quran. Kan? Ustaz taklah halang belajar taranum tu, tapi dah tua-tua ni tak payahlah belajar taranum tu. Kan? Nafas pun dah pendek, nak taranum macam mana? Nak ambil sanad-sanad macam-macam sanad tu tak payahlah. Kita dah tak sempat dah. Umur kita dah lanjut. Quran ni banyak lagi peringatan yang kita tak tahu. Jadi tumpukan perhatian untuk ambil peringatan daripada Al-Quran. InsyaAllah. Ahad ni kita nak sambung surah As-Sajdah. Harap-harap nanti bila imam baca pagi Jumaat tu, kita semua boleh faham lah. InsyaAllah. Sebab dalam surah Sajdah ni banyak peringatan. Yang lepas kita dah belajar. Allah jadikan mata, telinga dan hati. Kan? Nanti saya nak ulang sikit lah. Sebab yang masa duha itu laki-laki ada 12 orang je. Kan muslimat pun 3-4 orang je. Subuh nanti ramai nak ulang balik. Allah jadikan kat kita telinga, mata, hati. Kan? Allah kata qalilan ma tashkurun dalam ayat tu. Sikit orang bersyukur. Memang betul lah. Allah ingatkan kat kita mata, telinga, hati ni janganlah guna tempat lain banyak dan tapi tak pernah guna untuk Quran. Mata melihat benda lain banyak kan. Kalau lelaki dia yang dia minat dalam televisyen tu dia tengok. Orang perempuan pun masa muda-muda dulu dia minat dia menonton, guna mata. Daripada umur berapa tu? 20 sampai 50. 30 tahun mata tu ke televisyen. Masa umur 64 barulah mata tu mula tengok Quran. Jadi macam tu tak elok, tak boleh. Sebab Allah jadikan. Nantilah nanti kita bincang panjang benda tu. Okey? Baik. Jadi ambillah manfaat daripada Al-Quran. Jom kita berusaha insya-Allah. Okey, sayadzakaru. Siapa dia puan-puan yang akan mengambil manfaat daripada Quran, peringatan Quran ni? Tak semua orang. Sayadzakaru akan menerima peringatan, akan mengambil peringatan. Siapa dia? Man orang yakhsha yang takut. Takut pada neraka, takut pada azab kubur, takut Allah murka. Orang tu je yang ambil ingatan. Orang yang lalai ni, hidup lalai, tak ambil peringatan Quran ni. Bukan tak ambil, langsung tak tahu. Langsung tak tahu apa peringatan yang dalam Quran tu sebab dia tak pernah belajar. Jadi hanya orang yang takut kepada Tuhannya. Ini dah ramai dah kawan-kawan kita ni yang buat macam kita buat itu tapi lama 8 pagi sampai zuhur untuk habiskan surah-surah pendek-pendek yang 1 muka surat, 2 muka surat. Sebab mereka nak tengok kat mana peringatan dalam Quran. Apa dia yang Allah ingatkan kita ni? Apa yang patut kita buat dengan peringatan ni? Sebab mereka takut nanti Al-Quran tidak memberi syafaat kepada mereka. Kan perempuan biasa dengar kan? Di akhirat nanti Quran ini memberi syafaat pada kita. Ada yang kat tangan nak tanya apa? Tanya sekarang. Dizar Kadir. Raise hand. Ada nak tanya ke? Ada yang kat tangan ni? Ke tertekan? Tak ada? Okey. Rasanya dia tak dengar suara, doktor. Tak dengar suara? Dia bukan, dia tak join with audio tu. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Nak tanya Ustaz? Ya, boleh. Yazakaru. Itu perkataan asal dia zikir Ustaz, zikir lah.
Yang sin tu dia ada makna Ustaz ya? Sin tu pasti. Pasti ya. akan. Si okey pasti, maksud pasti ya. Huruf pasti lah. akan. Okey, terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Confirm bahasa burak kita confirm lah. Confirm, okey confirm. Confirm ambil ingatan siapa dia? Orang yang takut. Macam tu. Ya, okey. Orang yang takut pada neraka confirm ambil peringatan Quran. Macam tu lah. Okey. Tu bahasa. Lepas tu ada zikir zakara tu sebab ada sabdu situ tu zakara maksud memang confirm Ustaz ya? Tak, zakir ni fadzak yadzakaru tu. Yang zakaru tu sebab dia apa nama itu bukan confirm. Itu yang akan memberi makna peringatan. Peringatan je lah, zikir je lah ya. Zikir tu kan makna zikir tu ingat. Ya. Kan zikrun Ya. tu ingat. Kan? Jadi siapa yang zikir la ilaha illallah tapi tak ingat Allah, itu bukan zikir lah. Okey. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Tu yang Ustaz Teguh kawan-kawan kita menjerit-jerit antara tarawih tu kan. Fadlan min Allah wa ni'mah. Dia jawab wa ma'firata wa rahmah, tapi dia tak sedar apa disebut. Tu bukan zikir lah. Yalah ya. Ingat ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Wa yatajannabuha. Jadi orang yang takut, orang yang akan selamat neraka masuk ke syurga ni, dia akan pastilah ambil ingatan daripada Al-Quran. Dia akan cari peringatan. Okey. Sebaliknya wa yatajannabuha. Dan pasti yatajannub ni menjauhi menjauhkan. Itulah menjauhi peringatan Al-Quran ni. Siapa dia? Al-Ashqa ni orang yang celaka, tempatnya dalam neraka. Al-Ashqa ni tempatnya dalam neraka. Ayat depan tu disebut. Perempuan, perasan tak kita malam-malam tu lepas witir tu imam akan baca doa biasanya lah. Dia akan baca Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatil mubarakati syarifati minas su'ada'il maqbulin wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Dia dengar elok. Kadang-kadang imam dia baca, kalau dia baca doa standard witir tu dia akan sebut lah tu ashqiya tu ashqa lah, orang yang celaka. Wala taj'alna, jangan jadikan kami min masuk dalam al-ashqiya, orang yang celaka, al-mardudin, yang kau tolak segala amalan dan doa mereka. Tuan-tuan perempuan, aminkan betul-betul doa tu. Baik. Jadi tak semua orang terima peringatan Al-Quran. Ada kan muslimat, bukan muslimat lah, orang perempuan Melayu ni bila kita ingatkan kan tudung labuhkan ke bawah dada. Itu saya tunjukkan, tapi alhamdulillah lah tak ada yang melawan lah, tapi ada tempat ada orang yang melawan ayat Quran tu kan. 592. Jom kita tengok surah An-Nur muka surat berapa? 336. Al-Hajj. An-Nur. Saya tunjukkan ayat ini. Di satu tempat lah. Ni. Mana nak letak benda ni, jangan dia menghalang pandangan ke bawah. Okey. Ni misalkan. Kan kita tunjuk ni wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Yang ni perempuan, ibu tolong sampaikan anak perempuan ni, ayah pun sama ni, tolong sampaikan anak perempuan kita ni peringatan Al-Quran. Yaghdudna, tutup, tahan, min absarihinna, pandangan mereka. Jangan melilau. Tu yang banyak sekarang ni cerai berai ni sebab perempuan tu lelaki dia tak handsome. Duit pula kurang. Lepas tu mata melilau, dapat berkenalan dengan lelaki yang handsome, duit ada pula, minta cerai dengan lelaki dia. Pasal ni sebab tak ikut peringatan ni. Wa yahfazna furujahunna, dan jaga kemaluan, maksudnya jangan berzina. Wala yubdina, jangan nampakkan zinatahunna, perhiasan. Perhiasan ni perempuan maksudnya ialah aurat. Maksud perhiasan tu aurat. Cuba perempuan pergi ayat tepi ni 31. Ni. Janganlah menampakkan perhiasan dalam kurung auratnya. Jadi
peringatan Quran, jangan tunjuk aurat kepada yang bukan adik-beradik, bukan mak ayah. Ya. Tapi perempuan Melayu banyak yang tunjuk aurat. Jadi dia ambil tak peringatan Quran? Tak ambil. Bila tak ambil, dia al-ashqa tadi. Dia akan celaka nanti di akhirat. Ya. Itu nak faham. Illa kecuali ma zahara minha, yang tampak daripada aurat perempuan itu, iaitu tapak tangan dan muka. Lengan tak boleh tunjuk. Tapi ada orang perempuan pakai baju, pakai t-shirt lengan pendek. Betis tak boleh tunjuk. Ada yang pakai skirt. Kan? Kemudian wal yadribna, dan hendaklah mereka menutup, melabuhkan bi khumurihinna, kerudung mereka. Tudung kepala. Ala juyubihinna, ke bawah dada. Tu. Jadi tudung bukan belit ke leher. Tapi ada anak-anak perempuan kita ni tudungnya belit ke leher je. Jadi kalau macam tu dia tak ambil peringatan Al-Quran. Jadi nanti dia jadi apa? Perempuan jadi al-ashqa. Jadi al-ashqa. 5, 9. Jadi al-ashqa, wa yatajannabuha al-ashqa. Nanti celaka nasibnya di akhirat kalau dia lari daripada peringatan Al-Quran. Maaf Ustaz, keluar dulu, ada kelas tadabbur harian. Baik, terus Mbak. Alladhi, jadi kalau dia masuk dalam golongan celaka di akhirat, apa jadi? Kat dunia ni semua orang puji dia. Wah, pipi kau licin lah, pipi kau lembut lah, pinggang kau ramping lah, rambut kau apa ikal mayang lah. Semua orang puji dia. Sampai produk-produk ambil dia jadi model, letak kat tepi lebuh raya. Jadi kat dunia dia kaya-kaya lah. Rumah dia besar kan. Tapi di akhirat allazi, yang yasla, akan masuk an-nara, neraka. Cuba tuan-tuan puan tengok ni. Akan masuk neraka. Apa tuan-tuan puan faham? Jom guna sikit daya pemikiran. Apa faham? Pelik tak? Yaslan nara ni, al-kubra ni, yang besar, api yang besar kan? Pelik tak ni ayat ni? Ada tak yang boleh explain sikit? Apa faham? Pelik ke tak pelik ayat ni? Yaslan naral kubra. Di Quran ni kita kena gerak sikit kita punya intelek untuk memahami. Cuba tengok. Di sini Allah tak ungkap dengan dimasukkan. Allah ungkap dengan masuk. Masuk ni maksudnya dia seolah-olah dia sendiri berjalan pergi masuk neraka ni. Neraka ni yang kena masuk. Sebab tu dia nara tu, dia baris atas ni. Al-Kubra ni, neraka ni bukan kecil-kecil lah api. Bahan bakar, nak bayang besar api neraka ni, bahan bakarnya batu dan manusia kafir. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, seketul batu kecil. Batu kecil, seketul batu kecil. Bukan batu yang besar. Batu ni banyak saja. Ada yang sederhana besar. Yang paling kecil batu dalam neraka tu, besarnya, batu yang paling kecil dalam neraka tu, besarnya ialah lebih besar daripada seluruh gunung dan bukit di dunia ini. Jadi longgokkan gunung, longgokkan bukit tu, jadi nampak besarnya. Jadi batu yang paling kecil dalam neraka tu lebih besar daripada gunung ganang dan bukit bukau di dunia ini. Jadi neraka ni memang kubra. Memang besar. Jadi tak boleh budak-budak kata tak apalah, kita orang buat dosa ramai-ramai nanti tak muat neraka. Tak boleh macam itulah. Dia tak muat. Malah bila Allah Ta'ala tanya nanti, wahai neraka dah penuh ke belum? Neraka tu akan jawab, belum lagi. Ada lagi tak yang kau nak campakkan ke dalam aku?
Ustaz, Ustaz, Ya. saya nampak perkataan dia pakai tu solar Ustaz ya. Solar bukannya dakhala Ustaz. Dakhala pun masuk juga Ustaz ya. Ya dakhulu ya. Dia pakai solar situ Ustaz ya. Solat Ada ni, beza dia Ustaz ya. kalau dakhala ni dimasuk ke dalam ruang yang mendata. Ada juga dakhalan nar, ada juga hadis Nabi. Ya. Yasla ni budak kecil, kan, budak kecil dia nak barang tapi dia tak dapat kat shopping komplek tu. Lalu dia mengamuk, dia berguling-guling. Itu makna yasla tu. Dia bukan sebarang masuk. Kalau dakhala ni dia masuk macam tu, masuk biasa. Okey, makna dia sama. Makna Melayu dia sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi neraka ni bukan kecil lah ya. Begitulah kat kawan-kawan kita. Cuba tengok ni neraka ni kecil ke besar kan. Allah tanya, wahai neraka dah penuh ke belum? Mana ayat dia? Kejap ya. Saya tunjuk kat skrin ni. 5, 2, 0. Ni Zat. Tengok ni. Yauma, pada hari akhirat nanti, naqulu, kami iaitu Allah Ta'ala akan bertanya. Berkata itu maksudnya bertanya. Bertanya kepada siapa? Jahannama, kepada neraka Jahannam. Apa yang Allah tanya? Hal. Kan asalnya mati ni, tapi sebab nak sambung sini dia jadi beri bawah ni. Ya, halim. Hal ni apakah? Adakah imtalati, engkau telah penuh? Jadi Allah tanya kepada neraka. Ya, wahai neraka, dah penuh ke belum? Wa taqulu, neraka itu menjawab. Ya, hal, adakah, apakah mim mazid? Ada lagi tambahan yang kau nak masukkan ke dalam aku? Ya, maka para sahabat dulu dia nangislah bila baca dalam solat, kan? Orang Arab pun dia nangis kan ni, Melayu je tak nangis kan? Ya, dia nangis. Dia ulang 3 kali ayat 30 ni. Cuba tuan-tuan perasan ya, kalau perasan qari-qari kita yang jadi imam tarawih tu sampai ayat ni dia akan ulang. Sebab dia nak pegang betul-betul. Ya, dia nak pegang betul-betul, kuat-kuat supaya dia tak lupa. Dia ulang gitu. Ya. Baik. Jadi kubra. Ya. Yaslan naral kubra. Ini tuan-tuan perempuan, tengok ni dia masuk. Adakah boleh diterima akal orang masuk sendiri ke dalam api yang besar? Tak ada orang yang akan masuk sendiri. Orang gila pun tak masuk dalam api besar ni. Orang bunuh diri je. Jadi orang bunuh diri, nak matikan diri tu dia pun masuk sendiri. Kan? Tapi orang bunuh diri ni orang yang hampir-hampir tak siuman lah kan. Ya, ni. Di tempat-tempat lain, Allah akan ungkap dengan dicampakkan, diheret ke dalam neraka ni. Tapi bila orang tu menolak Al-Quran, Allah akan ungkap dengan masuk. Bukan dimasukkan. Inilah kesan yang paling dahsyat bila orang itu tolak peringatan Al-Quran. Kadang-kadang dia kata dia beriman, diangkatnya Quran tu, saya beriman dengan ini. Dengan kertas tu dia beriman. Tapi bila dia ambil peringatan Quran, bagi kat dia tolak. Jadi ingatlah, beriman dengan Quran bukan beriman dengan kertas, tetapi beriman terhadap peringatan-peringatannya, kandungan-kandungannya. Ini yang orang Melayu lemah. Ya, orang Melayu lemah. Ya. Okey, baik. Dalam neraka tu pula, summa, kemudian la yamutu. Dia tak mati dalam neraka, walaupun tali perut hancur, dicakar dengan besi pencakar. Ya, dalam neraka. Saya tunjukkan ada ayat ni. 340 surah apa? Tengok, enter. Jumpa. Ni antara gambaran dalam neraka tu, tapi dia tak mati. Dia tak mati. Sekejap
taskib. Tak dekat sampai dah ni. Sekejap ya. Ni dia. Jom tengok. Ish, pergi atas ha. Tengok ni. Kalau berani juga tolak peringatan Quran ni tak tahulah. Ini dia. Falladzina kafaru. Kafaru ni saya tak suka terjemah kafir. Saya suka terjemah engkar. Engkar ni maksudnya dia tak terima peringatan Quran. Tu. Quti'an dipotongkan lahum untuk mereka thiyabun pakaian minnar daripada api. Jadi Allah ungkap pakaian dia tu daripada api sebab memang api tu lekat ke badan dia sebab dia ada di dalam api. Neraka yang besar tadi Kemudian yusabbu tapi dia tak mati. Walaupun kat Malaysia kat dunia ni kalau dia terbakar dalam rumah tak sempat keluar tu akhirnya dia mati. Mati rentung kan. Dalam neraka tak. Tidak mati. La yamutu, tidak mati. Kemudian yusabbu, disiramkan, dituangkan pula min fauqi, daripada atas ru'usihim, kepala mereka, alhamim, air yang mendidih. Ataupun ada, kalau ikut Arab, dia bukan air mendidih ni, tembaga cair. Ya, kalau biji timah tu dia ada relau tu, merah tu tengah menggelegak tu, tuang atas kepala. Tapi dia tak mati. Bayangkan siksaan itu. Yusharu, ya, hancur bihi dengannya, ya, ma fi butunihim, apa yang ada dalam perut mereka. Sebab minuman orang dalam neraka ni juga hamim, ya, air yang sangat mendidih, panas tadi. Maka hancurlah tali perut yang ada dalam perut mereka. Tapi tak mati. Wal julud, ya, dan juga kulit-kulit mereka pun hancur juga. Tapi tak mati. Walahum, dan untuk mereka maqami', cabuk-cabuk min hadid, daripada besi. Ya, macam itulah gambarannya. Ya, sebab tu keluarga kita kena selamatkanlah. Ya, macam mana nak selamatkan? Kita kena ada program per keluarga untuk mentadabbur Al-Quran. Kalau tak, nanti bila lalai, kita tak tahu lagi anak kita tu terima ke tak peringatan Al-Quran. Jadi kita kena ingatkanlah. Itu maksud thumma la yamutu. Kemudian dia tidak mati. Fiha, dalam neraka tadi, wala yahya, dan tidak hidup senang pula. Ya, sebab apa tadi? Api melekat kat badan dia. Diungkat sebagai pakaian tadi. Ya, api melekat, kena cabuk dengan besi, atas kepala tuang air, minum pun air mendidih. Kan, minum pun dengan air mendidih. Jadi dia tidak ada senang hidup di dalam neraka, dan dia tak putus-putus. Ya, siksaan ini tidak putus-putus. Itu yang kita doa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Kita nak tengok siksaan neraka tu ya. 5, 6. Ni doa ni. Mesti ni doa ni. Ya. Sorry. 366. 366. Ya. Tengok ni. Wa ibadur rahman. Ni doa ni tengok. Ya. Ini mesti doa ni. Dalam sujud salat tarawih mesti doa ni. Ya, ni Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Kalau tuan-tuan perempuan boleh hafal ni pun dah okey dah. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Sebab apa? Sebab inna 'adzabaha kana gharama. Azab neraka jahanam itu gharama, kebinasaan yang kekal. Dia tak putus-putus, dia tak ada berhenti. Kalau kita kena panas terik ni boleh nyuruk bawah pokok, bawah teduh tu dah tak panas dah. Dalam neraka tak ada. Dia kekal, merata, tak ada sudut pun yang tak ada seksa. Nauzubillah. Ya. La yamutu fiha wa la yahya. Tak mati dan tak hidup. Tak mati,
ialah bentuk sesaan tadi kan dahsyat, tak mati. Wala yahya, tak akan hidup senang. Ya, tak akan hidup senang. Itu cerita orang yang menolak peringatan-peringatan Al-Quran. Ya, jadi insya-Allah berazamlah kita. Walaupun peringatan Quran ni kena tatengkuk kita, menggugat kepentingan kita, kita terimalah, ya, kita imani betul-betul. Setelah tafsirnya itu betul lah. Ya, kalau tafsir menyeleweng, tak bolehlah terima kan. Ya, habis. Inilah cerita orang yang penuh nikmat pula ni, ya. Qad aflaha, qad tu sesungguhnya, aflaha beruntung, berjaya. Man, orang tazakka, yang membersihkan dirinya, ya, yang membersihkan diri. Macam mana cara bersihkan diri? Wa dzakara asma rabbih. Itu nama zikir tadi. Ya, zakara tu zikirlah. Ingat, ya, sebut dan ingat isma rabbih, nama Tuhannya. Ya, itu yang ada orang ajak zikir Allah, 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 sebab nama Tuhan tu Allah gitu. Ya, itu masing-masing punya kefahaman itu. Ya, yang pentingnya kita jangan luput daripada berzikir. Pagi ada zikir, petang ada zikir, lepas solat ada zikir. Ya, banyak zikir. Ya, fasalla, lalu dia dirikan solat. Ini kita belajar betul-betul tu supaya kita betul-betul solat yang boleh tazakka, yang boleh membersihkan diri kita. Takut nanti solat tapi solat itu tidak mampu membersihkan diri kita sebab kita buat secara tidak sempurna. Ya, jadi sebab tu ulama kata apa? Khutbah Jumaat lepas kot Selangor ada sebut ni. Ya, solat itulah zikir yang paling tinggi tingkatannya. Solat tu lah. Ya, jadi orang berzikir tapi tak solat, yang tu ajaran sesat lah. Ya, orang yang pentingkan zikir tapi solat tamakninah antara dua sujud pun tak ada, rokok pun tak ada tamakninah, itu tak betul lah tu. Ya, sebab solat ni lah untuk mensucikan diri kita yang paling tinggi. Jadi insya-Allah solat ni kita detailkanlah dalam pengajian kita, ya, insya-Allah. Okey. Tapi realitinya apa? Realitinya inilah dia, perempuan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, tak ramai orang yang nak belajar solat tu elok-elok, buat elok-elok, tak ramai. Ya. Tak ramai yang nak baca Quran, nak faham Quran, nak ambil ingatan, cari apa makna, apa yang Quran ingatkan. Tak ramailah. Ya, yang ramainya sibuk dengan urusan dunia. Sebab tu Allah kata apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Bal malah tu'thiruna, kamu memilih, mementingkan al-hayatad dunya. Tu'thiruna ni tuan-tuan tengok Quran lain tu ada tak ditulis mementingkan, mengutamakan. Itu betul. Ini terjemah Indonesia ni. Memilih itu betul juga lah, tapi lebih tepat kita faham mengutama, mementingkan. Ya, hidup dunia kan, ya. Saya sebut anak perempuan yang sekolah menengah, sekolah rendah kadang-kadang. Umur 12 tahun anak perempuan tu dah keluar haid. Pergi tuition matematik English hari malam 8 sampai 10 malam. Balik anak tidur dalam kereta. Ayah angkat terus ke katil, dia tidur. Walhal anak perempuan ni dah keluar haid, dah wajib solat. Ya, ayah angkat letak atas katil, membuta sampai ke subuh. Tak solat isyak pun sebab dia mula tuition pukul 8. Ya. Ayah ni tak rasa salah apa. Itu cerita solat kan. Ngapa? Memang Allah dah sebut dah. Kamu lebih mengutamakan matematik A, bahasa Inggeris A, sains A. Itu maksud hidup dunia. Ya. Sama juga kawan-kawan kita kan, sebaya-sebaya kita. Kalau tak pandai cakap orang putih, rasa hina sangat. Ya. Nanti susah nak dapat kerja. Tapi kalau tak reti Quran ni, imam baca surah ni entah berapa ratus kali ulang, tak faham sahabuk pun, tak pernah rasa kurang pun. Ya, bahagia je hidup. Sebab apa? Sebab kita lebih mengutamakan gaji mahal, rumah besar, ya, dengan pandai bahasa Inggeris tadi. Ya, sebab tu
bahasa-bahasa Arab nak faham Quran ni, buat tak tahu je. Ya. Jadi itu tak cantik lah. Ya. Ni kita kena terbalikkan ya. Kita jangan mengutamakan, melebihkan hidup dunia sehingga mengenepikan kalau dalam bincang ni solat dengan Quran. Ya. Sampai mengenepikan solat dan Al-Quran. Tak boleh. Ya. Sebab apa tak boleh? Pergi ayat berikutnya. Wal akhiratu, kan, dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Sebab akhirat kan tak ada penghujung dah. Ya. Dunia ni ada penghujungnya. Saya nampak budak-budak tadi pagi tu saya kena masuk mesyuarat Senat. Ya, dia orang lantik macam-macam jawatan. Kita bincangkan penempatan pelajar di kerja ya. Jadi ada yang kerja jual burger dapat 900 sebulan. Ya, saya katalah budak tu tak berdosa sebab dia dah usaha, maksimum dia ada itu pendapatannya. Jadi kita tak perlu malu. Ya, yang penting sekarang ni kita tak pernah bincang dia tak pernah bincang kualiti agama budak-budak. Nanti dahlah kerjanya dapat 800-900 ringgit. Solat subuh pun tak, solat asar pun tak. Solat maghrib pun tak sebab dia duduk tepi jalan tu jual burger. Ya. Kan, jadi dunia melepas, akhirat pun melepas juga. Kalau dia kat dunia 900 hanya boleh pakai motor kapcai, kan, makan pun berjimat-jimat, tak apa. Solat dia jaga, dia sucikan diri dia, bersihkan diri dia daripada dosa. Nanti di akhirat khairun wa abqa. Itu cerita anak-anak kita tu. Saya kalau kat Bangi ni memang saya sebut terang-terang. Ada satu masjid lah, dia panggil bagi tazkirah sebab dekat rumah saya pergi lah. Saya kata sebab apa bila malam yang dah di penghujung ni semua orang dewasa, mana pergi anak-anak muda salat tarawih? Ya, anak-anak tuan-tuan kat mana? Tanya terusnya. Saya takut yang solat tarawih ni ayah dengan mak. Anak dia makan kat kedai tu lagi. Sebab dia bawa bini, bawa anak dia buka puasa kat kedai. Bayar mahal, jadi dalam kepala makan banyak-banyak. Bila makan banyak-banyak, tak datang solat isyak tarawih lah. Ya. Jadi nanti kat dunia dia makan kenyang, tapi di akhirat nanti nasibnya tak elok. Jadi na'udzubillah. Ya. Jadi kita tanamkanlah diri kita ni. Wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi kalau tuan-tuan Haji jadi imam, bila baca ayat ni, ya, bal tu'thirunal hayatad dunya, walaupun ditanda situ sad lam alif, tapi di segi maknanya berhentilah kat situ. Jangan sambung wal akhirah. Jangan baca bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu. Jangan. Ya, nanti orang yang mentadabbur di belakang tu jadi makmum tu jadi cantiknya berhentilah. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya, kan? Kan tetapi kamu lebih mementingkan hidup dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Baru orang yang mentadabbur ni dapat merasainya lah. Ya, baik. Jadi kita peganglah ni. Banyak tuan-tuan. Ya, kat dunia ni dia dua grup manusia. Saya tunjukkan ayat ni. Muka saya buat apa tu? 2, 8, 4. Satu lagi. Ini tuan-tuan, dua jenis manusia. Kalau kita nak kenal manusia lah kat dunia ni, dua jenis manusia. Manusia jenis pertamanya, manusia ayat 18. Yuridul ajilata, kehidupan sekarang. Dunia ni lah. Ya. Dan Allah akan bagilah dia dunia ni kaya-kaya. Tapi akhirat nanti Allah ja'alna lahu jahannam. Tadi kita dah baca surah Al-A'la tadi, ya. Allah sediakan bagi dia neraka jahannam. Yaslaha, dia memasukinya. Itu ungkapan dia. Ya. Kemudian
dia ada ni anak akhirat ni waman aradal akhirata. Jadi siapa yang mengkehendaki akhirat, yang dia nak hidup selamat di akhirat. Tapi ada tanda tuan-tuan, orang nak akhirat ni wasa'a laha sa'yaha, dan dia berusaha untuk ke arah itu. Bukti nak akhirat tu ada usaha. Dia hafal doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Dia hafal doa dalam rokok subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Semua yang doa minta ampun tu dia hafal. Itu dia usaha sebab dia takut neraka. Dia nak Allah ampunkan dosa-dosanya. Tuan-tuan wasa'a laha sa'yaha, dan dia berusaha. Jadi siapa yang di bibirnya tak pernah dia manjang sebut aku nak masuk syurga ni, aku nak masuk syurga ni. Tapi usaha dia tak ada. Orang ngapa-ngapa sikit Quran dia buat dek je. Orang belajar bahasa Arab nak faham Quran dia buat dek je. Dia dengan keluarga dia sembang makan macam tu. Jadi itu tak ada usaha. Jadi nak akhirat ni tuan-tuan dia kena usaha. Nanti kita tengok ayat-ayatnya, kita bincang detail. Kemudian inna hadza, semua itu tadi semua tadi lafi ada dalam as-suhufil ula. Suhuf tuan-tuan dia ada kitab ada 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kepada nabi-nabi lain tu suhuf dipanggil. Yang terdahulu. Jadi antaranya ialah suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf yang diberi pada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Ada orang jawab ni bila sebut suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam dia jawab. Yang tu tak dituntut tuan-tuan. Yang perlu jawabnya Nabi Muhammad tu je sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah kandungan secara ringkas surah Al-A'la. Jadi ada beberapa bab Al-A'la ni tuan-tuan. Yang pertama bab kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Bab kuasa Allah Taala. Sampai ayat berapa tadi? Sampai ayat 5. Kemudian bab yang kedua apa dia? Bab Al-Quran turun. Daripada ayat 6, 7, 8, sampai 8 je lah. Sampai 8. Kemudian bab 3 apa dia? Bab guna Al-Quran. Apa guna Quran tu? Ni ayat 9. Ayat 9. Okey. Ayat 10 ni tuan-tuan, respon manusia kepada peringatan Al-Quran. Ayat 11 ni akibatnya tuan-tuan akibat kalau menolak Al-Quran. Sampailah bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan bab 5-nya penutup ni. Inna hadza fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalau kita tadabbur, itulah poin-poin kita dapat. Itulah poin-poin yang kita dapat. Wallahu a'lam. Soal jawab, silakan. Apa soalan? Boleh kemukakan soalan kepada Ustaz. Siapa onkan mic? Onkan mic tu. Yang tua-tua ni guna alat-alat ni kadang tak reti. Ustaz pun banyak tak reti guna alat-alat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya perhatikan macam kalau perkataan dakhala tu dia pakai untuk masuk syurga Ustaz Solar tu untuk masuk neraka Ustaz Saya dah faham dah Ustaz sekarang. Sebab saya tengok betul, tengok ayat-ayat tu memang macam tu selalu. Betul. Neraka selalu dia pakai solar. Masuk syurga ni dia masuk secara normal, secara tidak ada tak ada dicampak, tidak ada dihumban kan?
Itu dakhala. Tapi dalam hadis Nabi, neraka pun ungkap dengan dakhala juga. Ya dah. Ha. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Yang lain-lain? Muslimat? Jika ada soalan, sila kemukakan sebelum kita adjourn. Nampak gayanya tak ada Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ustaz, boleh cadangkan surah yang untuk tadabbur seterusnya? Kalau khas untuk muslimat, Ustaz nak nak ajak tengok surah Al-Ahzab. Oh, Al-Ahzab. Ahzab ni best untuk perempuan lah. Kan? 4, 1, 9. Kalau Ustaz, saya keluar Ustaz. Yelah. Ustaz pun nak pergi keluar Zuhur ni ha. Okey. Ni surah Ahzab ni, sebab dia ada cerita tentang khas untuk perempuan. Untuk perempuan tu saya keluar lah Ustaz. Masuk. Tak, kena ada orang nanti nak cerita kat perempuan. Okey. Belum lagi ni, nanti akan datang insyaAllah. Nak cerita apa? Nak cerita kat anak perempuan. Okey, kejap ya, saya tunjukkan ya. Ya, kisah ni kisah isteri Nabi. Ni dia dah mula dah tu. Tengok. Wa in kuntunna turidna, bila kuntunna ni kalau orang lelaki kuntum. Perempuan kuntunna. Umatti'kunna. Ni ya, umatti'kunna ni untuk perempuan lah. Ni di bulan ni nanti kita cuba ya, dia satu muka surat tapi cerita dia panjang. Ni dia ayat 32 ni, ya nisa'an nabi lastun ka ahadi minan nisa. Ni dia, fala takhda'na bil qawli. Janganlah kamu tunduk, maksudnya lunak-lunakkan percakapan. Jadi orang perempuan ni bila cakap lelaki yang bukan suami, bukan anak lelaki dia kena cakap secara macam suara serius. Tak boleh Assalamualaikum Ustaz. Itu bahaya. Kalau akak-akak pun salam ke Ustaz macam tu tak apa. Ini adik-adik comel-comel pula tu. Assalamualaikum Ustaz. Lepas tu dia nak talaki Fatihah depan kita. Tak sanggup saya dah. Kan? Gugur iman. Kan ya? Sebab ada orang yang hati dia sakit. Ni waqarna fi buyutikunna, dan tinggal tetap dalam rumah. Orang perempuan yang merayau kerja. Perempuan ni banyak kena dalam rumah. Wala tabah. Banyaklah. Nantilah. Next ya. InsyaAllah. Okay. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Rezeki kami untuk membaca, mempelajarinya, mengamalkan kandungannya waktu pagi, waktu petang, waktu siang, waktu malam. Di akhirat pula ya Allah, jadikan Quran sebagai pemberi syafaat dan penolong kami. Jangan Engkau jadikan Quran sebagai punca Engkau mendakwa dan melaknat kami. Ya Allah, setiap pahala yang Kau beri pada kami melalui bacaan Al-Quran yang kami lakukan, terutama sepanjang Ramadan ini, kongsikan bersama dan berilah sama kepada kedua ibu bapa kami. Sebagaimana Engkau ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan juga dosa kedua ibu bapa kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsian ilmu pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi Ustaz akan datang. Terima kasih juga kepada yang hadir, para hadirin pada hari ini. Terima kasih kerana menyokong usaha kami untuk sama-sama mendengar majlis ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Rozi. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Rozi. Terima kasih Kak Rozi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.